Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12, kami telah bersetuju memilih rumah tiang 12 di Kelantan sebagai tajuk kajian kumpulan kami. Saya Ahmad Safwan sebagai ketua kumpulan ini. Ini merupakan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Dahlan, Putra Arif Najmuddin, Muhammad Aiman Haziq, Muhammad Arif Farhan dan Tengku Nur Liana Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dahlan bin Muhammad Hamidi, nombor matriks C21B2291. Jadi, pada hari ini, kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan berkenaan dengan tajuk kami iaitu Rumah Tiang 12 Kelantan. Pertama sekali, saya akan membincangkan tentang pengenalan berkenaan dengan tajuk kami. Jadi pertama sekali, negeri Kelantan mempunyai sejarah yang panjang sejak zaman purbakala. Dengan latar belakang sejarah yang panjang ini, telah menjadikan seni bina bentukan rumah Kelantan mempunyai bentuk rumah yang unik dan ciri khas tersendiri. Di mana bentuk-bentuk yang unik ini dapat membuatkan ciri-ciri tersebut dapat disedari oleh orang-orang yang berada di sekitar pelosok tanah Melayu pada itu dapat mengenal pasti bahawa bentuk seni bina itu adalah daripada Kelantan. Jadi, inspirasi Rumah Tiang 12 Kelantan ini mendapat gelaran tersebut daripada 12 tiang yang terdapat pada rumah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Haziq bin Jaiz, nombor matrik C21A2293. Saya akan membentangkan tentang sejarah Rumah Tiang 12. Rumah Tiang 12 dibangunkan oleh orang-orang kaya dan elit. Ukiran yang rumit di dinding melambangkan status tinggi dari pemilik rumah. Rumah Tiang 12 dapat ditemukan di beberapa desa dan di Kota Baharu dengan usia lebih dari 100 tahun. Namun, rumah Kelantan ini sekarang terancam, punah dan sulit untuk dijumpai. Dari sudut pembuatan tiang yang tinggi pula, bagi mengelakkan dari mudah masuk binatang liar atau terangkat dari aras banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Arif Najmuddin bin Abdul Rani, bernombor matrik C21A2414, dan hari ini saya akan menerangkan tentang konsep bagi Rumah Tiang 12 di Kelantan. Rumah Tiang 12 di Kelantan ni dia terinspirasi daripada 12 tiang. 12 tiang tu pula terbagi kepada 6 tiang serambi dan juga 6 tiang panjang. Rumah ni terdapat 3 modul, iaitu, atau dengan kata nama lain, dia rumah ni terdapat 3 bahagian. Rumah ibu, rumah tengah dan rumah dapur. Bagi ruang hadapan, ia dikenali sebagai rumah ibu. Ia untuk menerima tetamu yang hadir dan dikenali sebagai ruang tamu. Bagi ruang belakang, ia dikenali sebagai rumah dapur, berfungsi sebagai tempat dapur masakan dan juga ruang makan bagi keluarga. Konsep pembuatan Rumah Tiang 12 ini dia menekankan keselesaan penghuninya. Dia dapat dilihat apabila Rumah Tiang 12 ni meletakkan tingkap untuk mendapatkan sistem pengudaraan yang baik. Dan begitu juga dengan tebal layer. Untuk bahagian struktur rumah tiang 12 pula, bahan-bahan yang digunakan pada tiang rumah ialah antaranya atap. Sebagaimana kita tahu, atap berfungsi untuk menghindari sinar matahari dan hujan. Atap yang digunakan pada rumah tiang 12 ini dibuat khas daripada tanah liat yang dikenali sebagai atap Singgora yang berasal dari Songkhla, Thailand. Atap Singgora ini bersifat ringan dan berbentuk curam dan melengkung yang dapat menyerap air semasa hujan dan mampu menyejukkan suhu dalaman sesebuah rumah pada siang hari sekaligus menjadikan penghuni berasa nyaman dan selesa. Seterusnya, tangga. Rumah tiang 12 ini juga mempunyai tangga yang diperbuat daripada kayu. Tapi di bahagian bawah tangga terdapat part beton yang berfungsi untuk menompang tangga tersebut agar lebih kuat.
Pada rumah ini, bagi orang Kelantan yang kaya, dindingnya akan diukir atau diperbuat daripada papan khusus yang dikenali sebagai papan kembus. Ukiran pada dinding tersebut menunjukkan motif geometri yang harmonis dan terorganisir. Dinding dan lantai ini diperbuat sepenuhnya dari kayu yang membuatkan bahagian dalam rumah itu sejuk. Terdapat dua jenis dinding, iaitu dinding susun sirih dan dinding kaset atau pian. Untuk bahagian pondasi yang menunjukkan rumah tiang 12 ini lebih kreatif kerana pondasi yang digunakan adalah pondasi umpak dengan kolom menggunakan kayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Farhan bin Jaludin, nombor matrik C21A2301. Saya ingin menyambung ulasan tentang bahan-bahan rumah yang terdapat pada rumah tiang 12 Kelantan ini. Seperti yang dapat kita lihat di sini, ada corak yang dipanggil sebagai anda-anda. Anda-anda ni merupakan papan hiasan tebuk dan berukir yang terletak di cucuran atap secara mendatar. Okey, yang seperti kita nampak dia ada pelbagai corak di situ. Tujuan anda-anda ini ialah untuk menutup ujung kayu kasau. Seterusnya ialah pemeleh. Pemeleh ni merupakan salah satu, kata orang, yang elemen yang perlu ada dekat rumah tiang 12 Kelantan ini, sebab dia mempunyai pelbagai motif serta dapat menyampaikan pelbagai mesej. Okey, pemeleh adalah sepasang papan yang terletak di kedua ujung bahagian atas tiba layar. Seterusnya, pemeleh mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada perahu-perahu nelayan tempatan. Motif bangau ini melambangkan semangat, perlindungan dan keselamatan untuk nelayan di laut dan motif yang digunakan untuk rumah. So, sini kita boleh tengok dia bukan sahaja ada dekat rumah. Pemeleh ni ada juga digunakan dekat perahu-perahu nelayan suatu ketika dahulu. Yang terakhir ialah ekor itik dan sisik naga. Okey. Ekor itik adalah salah satu ciri-ciri khas di Raja Kelantan. Panggilan umum masyarakat negeri Kelantan dan petani kepada kenegaraman rumah. Yang terakhir, motif yang digunakan berbentuk daun ulam yang merupakan makanan raja. So dekat sini, ekor itik dan sisik naga ni dia macam ada pelbagai jenis lah. Ada pelbagai jenis ukiran yang terdapat dekat rumah tiang 12. Jenis-jenis ukiran dan motif. Kebanyakan ukiran terdapat pada panel dinding, pemeleh, daun pintu dan tingkap, susur tangan, lubang pengudaraan dan juga tangga. Selain itu, saiz dan susunan corak juga bersesuaian dengan pandangan mata. Ianya banyak menggunakan motif flora dan kaligrafi. Ukiran-ukiran yang digunakan adalah olahan dari tumbuhan di sekitar kawasan dan ada juga yang dari imajinasi pengukir. Motif flora. Ianya berbentuk sulur bayur. Jenis tumbuhan ini kerap digunakan kerana sifat kelembutan yang ada pada lingkaran. Tumbuhan bunga bayam juga sering digunakan. Batang yang melingkar turut banyak digunakan terutamanya pada bahagian lubang pengudaraan. Motif kaligrafi. Motif kegunaan kaligrafi ini ianya merupakan keindahan dan daya tarikan yang menepati jiwa dan citarasa Islam. Ukiran ini banyak digunakan pada ambang pintu. Selain itu, ia dapat mengakui keagungan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sering digunakan serta dijadikan ilham dalam motif qad. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sekarang berada di rumah tiang 12 atau dikenali sebagai rumah pemeleh. Rumah tiang 12 ini bagaimana namanya, ada 12 tiang. Kalau kita tengok daripada depan 4 tiang, di tengah 4 tiang dan di belakang 4 tiang. Sejumlah 12 tiang ini terus ke bumbung. Dia tak ada sampai lantai, daripada lantai terus naik. Ini tidak disambung. Mana sebatang kayu yang digunakan terus ke bumbung. Oleh agak panjang. Dan
dia juga dikenali sebagai rumah pemeleh. Orang Kelantan panggil rumah pemeleh. Rumah pemeleh ni dia merujukkan kepada satu kayu khas yang ada di bahagian kepala rumah. So sebuah rumah tu terbagi kepada 3 macam badan manusia juga. Dia ada kepala, dia ada badan, dia ada kaki. Dan pemeleh ni adalah satu kayu yang berada di bahagian kepala tu. Kalau kita tengok macam pedang ataupun parang ataupun macam sayap lah. Dan juga rumah sebegini biasanya dia berhampiran dengan sungai. Dia berhampiran dengan sungai. Kebanyakan rumah-rumah Melayu lama, tiang 12 ini yang agak tinggi, dia berada di tepi sungai. Boleh dikatakan 6 buah rumah yang saya sebut tadi, boleh dikatakan semuanya berada berdekatan dengan sungai. Ini suatu apa dia panggil, suatu sifat yang ada pada rumah tiang 12 ni, dia mesti dibuat di tepi sungai sendiri. Sebabnya ialah kerana kemudahan pengangkutan pada ketika itu dengan berat.